sempat. Saya makan smoothie lah kita panggil. Saya ingat saya lagi tak off course lah ingat. Saya lupa saya ke tak? Saya ingat semua. Okay guys, kita akan start pada pukul Allah. Kita start. Ya Allah, kenapa nipis ya? Semula-semula kita start pada pukul 9.18 ya. Kita tunggu kawan awak join. Tahu. Background saya apa? Yang selalu guna potato ni kan yang buka kelas. Rindu TV sir. Rindu TV yang besar ni ke ataupun TV yang kecil macam dulu tu? Tukar spek ke? Spek tadi saya keluar lepak. Saya bila keluar lepak macam ala-ala sajalah kan nak berfashion. Saya tukarlah pakai spek ni. Lepas tu spek yang biasa tu saya tinggal dalam kereta. Lepas tu terlupa nak tukar. Malaslah nak turun ambil. TV yang jatuh dulu. TV tu kecil tu ada lagi dalam bilik sebenarnya. Tak guna pun TV tu dah berabuk dah. Hai, saya dah lama tak nampak. Ya, dah lama kan tak jumpa kan. Ada geng-geng asrama yang baru balik. Ini first session Form 4 Science ke? Ke sebelum ni dah ada dah? Session Form 4 Science. Dah ada. Session dengan siapa? Dengan Miss Sarah. Tajuk apa dengan Miss Sarah? Bila? Bila dan tajuk apa? CPR 10 hari bulan 12. Okay, 2 days ago, 3 days ago. Okay. First time kelas dengan Sir. Hello Alia, welcome. Sir, hari ni tajuk apa? Jeng. Kalau nak tahu nantikan saya akan reveal dia punya tajuk sekejap lagi. Sir duduk kat mana? Sir duduk kat atas kerusi sekarang ni. Ada kerusi dia macam bangku pendek macam tu. Sudah. Betul lah. Dia duduk mana? Duduk atas kerusi lah. First time juga. Rindu. Gurauan saya gurauan yang berkualiti ya. Hanya orang yang boleh berfikir sahaja yang memahaminya sebenarnya. Saya sihat ke? Alhamdulillah saya sihat. Dekat sana hujan tak? Hari ini macam tak. Mendung. Dia mendung tapi tak hujan. Dia mendung tapi tak hujan. Nak joke ayah-ayah kejap jadi joke satu. Alah, tapi saya macam tak sure awak dah pernah dengar ke tak tu. Tak pernah tengoklah nanti on the way nanti kalau saya teringat kita ni. Okay. Alright guys, dah pukul 9.18 dah. Jomlah kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and hello Form 4 Science. Welcome back to our Ilmu Free Seminar untuk Form 4 Science, and this is your second session untuk subjek sains, betul tak? First session awak dengan Teacher Sarah, second session dengan saya Semidi. Jadi kepada existing Plusians yang memang dah bersama dengan saya, welcome back. Yang mana baru balik dari asrama sebab cuti sekolah, lama tak jumpa, welcome back juga. Dan maybe ada dalam kalangan awak kali pertama join sebab dia nampak apa ni iklan apa ni, mega plan seminar-seminar, dia join. Welcome to your first ever session. Okay, jadikan malam ni kita nak buat revision. Sebab ilmu free for your information yang mana kali pertama join, kita nak fokus kepada revision for the current syllabus. Maksud dia syllabus Form 4 ni lah. Sebab many of you actually akan exam bulan Januari. Betul ke tidak? How many of you akan exam bulan Januari nanti? Ramai sebenarnya. Ada tak yang dah pun exam subjek sains? How many of you have already done subjek sains? Pun dah ada juga. Okey, tapi majoriti bermula exam peperiksaan akhir tahun diorang, sekolah saya mula minggu terakhir persekolahan tu. Tapi subjek-subjek teras kan, BMDI, sejarah, maths, PI, yang mana subjek elektif ni macam sains semua ni lepas Januari. Bulan Januari, sorry. Jadi it's a good opportunity untuk kita buat revision. Santai-santai je, mood cuti sekolah kan, janji ada input masuk. Okey, ada yang tanya tadi hari ni tajuk apa? Dekat apps ada nota tak? For your information, some of you kali pertama, dekat apps kita ada nota dan juga ada jawapan.
Jawapan akan diupload selepas kelas. Okey. Jadi hari ini punya nota adalah tajuk bab 10 jatuh bebas. Bab 10 panjang. Tapi kita nak fokus kepada 10.3 iaitu jatuh bebas ataupun free fall. Ini kali kedua dengan Sir. Kali pertama bilanya? Seminar booster ke apa? Bukan chapter ini ya Allah, typo, minta maaf, sorry, betul. Saya sebenarnya nak test tau, ada tak dalam kalangan awak yang perasan typo dekat sini? Sorry, chapter 11 chapter 11 11.3 chapter 10 tu yang apa, yang kimia ubat-ubatan, yang mengurut, chiropractor, semua-semua tu kan. Okay. Oh, some of you join seminar booster. For your information, some of the things dekat sini sama macam seminar booster form 5, tapi dekat sini ada soalan lain-lain. Ada soalan esei, soalan kebat, soalan melukis. Jadi tak apalah, 2 kali belajar. Nasi kalau sedap tambah 2 kali. Kelas 2 kali, apa salahnya? Betul ke tidak? Okay? Alright. So, jadi saya buat ni guna Canva ke? Pandai. Ya, betul. Saya buat nota menggunakan Canva. Allah, lupa cover jawapan. Patut saya cover jawapan dekat sini, tapi tak apalah, awak tengok jalan terus. Okey, sebelum kita mulakan tentang tajuk jatuh bebas dan juga kita nak tengok soalan-soalan yang berkaitan, saya nak buat satu eksperimen dulu. Boleh tak? Demo dulu. Ke tak boleh? Kalau tak boleh, tak apalah, kita jawab soalan terus. Boleh? Okey, jom. Yang ni eksperimen ni, hari tu seminar booster form 5 saya dah buat dah. So yang mana yang join seminar booster tu, awak buat-buat terpegun lah. Okay, awak tengok kali kedua. Okay, alright. So kita tengok dekat sini. Alright, dekat sini saya ada 2 objek. Saya ada satu objek yang lagi berat, saya punya case spek mata. Lagi satu saya ada objek kertas. Saya dah tengok 4 kali. Tipu, mana ada 4 kali? Ini baru kali kedua saya demo dalam kelas MC Plus tahun lepas masa form 3. Itu awak form 3 Adam. Ini dah form 4. Lain. Pengalaman dia lain. Okay. Alright. So, apa yang saya nak awak perhatikan adalah green screen ke ni? Bukan. Ini rumah saya. Apa yang green screennya? Aduh. Okay. Anyway, apa yang saya nak perhatikan adalah masa diambil untuk objek ini jatuh. Okey, so cuba perhatikan. Okey, so tengok 1, 2, 3. Okey, so apa yang telah awak perhatikan? Objek mana yang jatuh dahulu? Case spek mata ke ataupun kertas? Okey, semua orang jawab case. Can you tell me the reason? Kenapa awak cakap case spek mata? Okey, many of you bagi jawapan sebab dia lagi berat, jisim dia lagi tinggi. Okey, fine. Kalau itu awak punya sebab. Okey, sekarang ni saya konyokkan kertas ni. Okey. Alright. Saya nak tanya, saya ada ubah tak jisim kertas atau jisim case spek mata? Tak, saya tak ubah. Okey, cuba tengok. Ready? 1, 2, 3. What happened now? Apa yang berlaku sekarang? Bila saya konyokkan kertas, dua-dua jatuh together. Betul ke tidak? Masa yang diambil adalah sama. Jadi saya nak awak fikirkan, muhasabah balik, reflect, apakah yang berlaku dekat sini? Sekejap, saya ni balik. Nice rumah, thank you. Nanti kalau ada masa lepas kelas saya buat house tour. Okay. Ya. Ni balik. Okay. So, many of you dekat sini dah tahu dah lah jawapan dia kan. Apa? Ya, betul. It's all about rintangan udara. Betul. Okay. Dulu saya guna kes pisang tu. Awak ingat nanti kita borak pasal kes pisang tu. Okey, mula-mula kertas ni disebabkan struktur ataupun bentuk objek dia turun, dia kena melawan dengan molekul udara. Okey, so molekul udara ni bila dia lawan kita panggil sebagai rintangan udara. In English kita sebut
air resistance. Okay, jadi waktu first trial saya, kenapa kertas ni jatuh lagi lambat? Sebab rintangan udara dia lagi tinggi, higher air resistance. Tapi bila saya konyolkan kertas, bila dia punya bentuk dah berubah, saya tak ubah dia punya GC man, apa berlaku? Rintangan udara dia dah berkurang. Dia punya air resistance is lower, menyebabkan dia jatuh sama macam kita punya spek. Okey? Tapi kan, diorang ni masih lagi jatuh dalam keadaan yang kita kata ada udara. Diorang kena lawan dengan udara tersebut. Jadi saya nak tanya dekat awak, apa berlaku kalau kita lepaskan objek tersebut dekat tempat yang tidak ada udara? Dekat tempat yang vacuum. Agak-agak dia jatuh serentak ke ataupun tak serentak? Yes, dia akan jatuh serentak. Nak tengok tak video buktinya ke tak nak tengok? Macam dah tahu dah. Okey, nak yang mana dah tengok tu? Ni kali keempat saya tengok. Yelah, form 3 awak dah tengok, ini form 4 punya. Sekejap ya. Saya buka form 4 punya ni. Okey, so awak tengok video ni. Yang ni video serempak mana ni? Dia nak lepaskan objek yang berbeza GC mat. Okey, dia nak lepaskan sebiji bola bowling, tutup pintu, lepas tu dia akan pump udara keluar. Jadi bila udara keluar, dalam tu dah tak ada molekul udara. Okey, so bila tak ada molekul udara, jap saya fast forward Okey, cuba tengok apa berlaku bila kita lepaskan dia. Agak-agak awak pun dah tahu dah kan, bila tak ada molekul udara, tak ada rintangan udara. Jadi kedua-dua objek tersebut akan jatuh serentak. Nampak? Dia falling down, falling down. Ini dia slow mo lah. Okey, macam tu. Jadi dia zoom in. Bam. See? Okey. Jadi, dekat sini kita dah nampak ya, jika objek tersebut dia jatuh dalam keadaan yang what we call vacuum. Vacuum means tak ada molekul udara. So, yang menarik dia hanyalah graviti dekat bumi. Kan bumi kita graviti kan, kita lepaskan objek dia jatuh, right? So, inilah kita panggil sebagai jatuh bebas ataupun free fall. Okay. So, dekat sini kita tengok konsep jatuh bebas, objek tu jatuh apabila tiada rintangan udara. There is no air resistance. Maksud dia benda ni mesti berlaku dekat kawasan yang ada vacuum ataupun kawasan yang tak ada molekul udara. Okay? So yang mempengaruhi dia bukan jisim, bukan bentuk objek, bukan anything, tetapi hanyalah dipengaruhi oleh tarikan graviti. Only affected by gravitational force. Okay? So yang ni saya cakap tadi, berlaku dalam keadaan vacuum. Okey, kawan awak tanya, kalau dekat atmosfera sama ke? Apa maksud awak atmosfera? Atmosfera maksud dia lapisan bumi. Tapi I understand what you are asking. Kalau saya lemparkan dua objek tersebut dekat permukaan bulan, agak-agak awak apa berlaku kalau dekat permukaan bulan? Nak tengok tak video dia? Ada video dia. In fact, angkasawan pernah buat eksperimen ni dekat bulan. Okey, jom kita tengok eksperimen dekat bulan. Okey, saya fast forward ya. Saya fast forward. Okey, so dekat sini, dia pegang satu hammer penukul dengan bulu pelepah, feather. Okey, dia berada dekat atas bulan. But before that, saya nak tanya dekat awak. Dekat atas bulan, ada tak rintangan udara? Is there, ada tak molekul udara? Is there air molecule? Tak ada. Tetapi tarikan graviti ada tak? Is there gravitational force? Ada. Dekat atas bulan ada tarikan graviti, tapi tarikan graviti dia rendah, very low. In fact, cuma 1/10 daripada bumi punya tarikan graviti. Sebab tu, kalau awak tengok angkasawan ni, dia macam terlompat-lompat sikit bila dia berjalan. Nampak tak? Sebab badan dia ringan dekat atas tu. Okay. Alright, kita sebenarnya badan kita bukan berat. Sebenarnya kita berada dekat planet yang salah. Okay. Kalau kita datang bulan, ringan je badan kita. Okay. Alright, so kita tengok dekat sini kita dilepaskan. Sekejap saya fast forward. Sekejap saya fast forward. Okay, ready. 5, 4.
Nampak? Si. Semula. 1, 2, 3. Bam. Okay. So, objek tu jatuh pada masa yang sama serentak sebab objek tersebut jatuh bebas. Okay. Dia screen record guna apa ni? Dia guna potato, ubi kentang kalau tak salah saya. Dia guna bawang tah record ni. Okay. So, tu dekat bulan ke dekat area 51? Tak tahulah saya konspirasi apa, aluminium apa semua ni. Okay. Jadi, boleh faham ke guys konsep jatuh bebas dekat sini? Cool everyone? Good. Okay, jadi sebenarnya bahagian ini je. Lepas tu selalunya soalan akan tanya tentang eksperimen ni. So, I believe this experiment, saya just nak tanya je lah. Siapa je yang buat eksperimen jatuh bebas dekat sekolah? How many of you have done? Oh, okay, ada yang buat. Oh, ramai juga. Maksudnya dekat sekolah awak memang ada pump vacuum ke untuk bagi balang ni tak ada udara? Oh, some of you ada. Okay, sekolah gaya. Tak adalah. Sebab kalau nak buat eksperimen tu, kita kena beli this tau. Benda ni kita panggil sebagai pump vacuum. Okay. So, ini kita punya balang tu. So, bila kita onkan pump tu, dia sedut molekul udara keluar daripada balang tersebut. So, this is what we call vacuum pump. Ini yang sekolah saya tak ada. Sepanjang dalam saya duduk dalam makmal sains dekat sekolah, memang tak ada lah. Jadi kita macam kena berimajinasi je gitu. Okay. Alright, tapi awak dah tengok kan eksperimen demo tadi kan. So memang dah faham lah sebenarnya. Okay. Alright. Sebenarnya kan konsep vacuum ni yang saya tunjuk dekat student hari tu, sebenarnya kita ada macam bungkusan makanan gini. Ini macam contoh boleh beli kat Shopee, harga dia RM30. Contoh kita bungkus, sekejap saya fast forward. Ni vacuum packaging ni. Contoh. Dia tutup, seal, lepas tu dia klikkan on, dia sedut udara keluar. Cuba tengok. Gitu. Nampak kan? So ini kita kata bungkusan vacuum ataupun vacuum packaging sebenarnya. Okay. Alright. So adakah benda tu sebab tu tahu harga? Tak, saya baru Google. Just nak tengok benda ni harganya berapa ringgit. Murah aja sebenarnya. So ini untuk daging ke? Ya. Benda ni kalau awak tengok untuk daging, ayam, durian. Diorang nak eksport durian, diorang akan gunakan bungkusan vacuum sebab dia tak nak bau tu keluar semua tu kan. Okay, anyway, dah. Jom kita tengok kita punya eksperimen. So, dekat sini saya ada balang R. Balang R, saya lepaskan dua objek berbeza, coins dengan feather. Dan balang R ni, dia ada udara. Persoalan saya, balang R ni, objek tu jatuh bebas ke atau bukan jatuh bebas? Is it free fall or non-free fall? Yes, dia bukan jatuh bebas sebab ada udara. Jadi wujud tak rintangan udara? Is there air resistance dekat sini? Yes, rintangan udara itu wujud. Objek mana yang ada rintangan udara lagi tinggi? Which one has higher air resistance? Yes, bulu pelepah feather mempunyai rintangan udara yang lagi tinggi. Very good. Awak dah faham dah. Kita dah boleh habiskan kelas malam ni sekarang. Tak adalah. So, you dah understand dia punya konsep. Okey, lepas tu saya repeat eksperimen. Bila saya ulang eksperimen, cuba tengok apa yang saya ubah bila saya ulang. What do I change when I repeat? Bila saya ulang, yes. Bila saya ulang, saya ada ubah objek tak? Do I change the object? No. Objek still sama. Coins dengan feather. Saya ada ubah balang ke? Saiz balang ke? Tak ada. Saiz balang masih sama. Yang saya ubah adalah kehadiran udara. Presence of the air. Yang ni ada udara, yang ni saya sedut udara keluar, keadaan dia adalah vacuum. So my question, dekat sini ada tak rintangan udara? Is there any air resistance? No, tak ada. Jadi kenapa objek tu jatuh serentak? Sebab dua-dua objek tu sedang jatuh bebas. They are free falling. That's why diorang ini jatuh secara serentak. So faham ke tidak eksperimen ni walaupun kita tak buat? Faham, senang je kan sebenarnya kan. Okay, alright, good. So jom kita tengok dekat sini ya. Ini balang R, balang S. Ini kehadiran udara, the presence of the air. Ada dengan tak ada. Objek bulu pelepah.
duit shilling. Kalau bulu pelepah 5 saat dia nak jatuh. Kalau duit shilling 2 saat sahaja. Yang ni dia tak bagi. Dia macam boleh tak teka? Cuba teka. Okey, kejap lagi kita cuba ramalkan dia. Okey, so kalau dah faham tentang eksperimen ni, jom kita buat soalan. But before that, ada apa-apa nak tanya ke tidak? Any question? Tak ada. Okey, jap. Before that saya nak tanya awak print awak dapat warna orange gini ke atau awak dapat warna brown gini? Saya just nak survey. Awak dapat okey, many of you dapat warna oranye. Ada yang brown Saya nak tanya geng-geng brown. Yang brown ni awak pakai Apple ke? Are you using Apple? Yang brown? Okay. Right. So there is this thing. I don't know what's happening. Sebab nota saya daripada Apple tau. So saya buat dekat MacBook. Lepas tu saya hantar dekat department notes. Diorang akan masukkan dalam compile whatever semua ni. Bila dia hantar balik dekat saya, dia jadi warna brown. Tapi kan geng-geng yang pakai Windows ataupun Android, awak jadi warna orange gini kan? Orange pink macam ni kan? Okay, so I don't know. Tapi tak apalah yang mana geng-geng Apple yang dapat warna ala-ala gelap gini, you boleh nampak tulisan dia kan? Tak adalah dia dia macam kelabu ke apa. Okay, kalau nampak tak apa. Alright, good. Cuma yelah original color dia macam lagi cantik lah, dia macam lagi estetik gitu. Okay, anyway, dah jom kita start soalan yang pertama dekat sini. Okay, nyatakan faktor yang diubah. Pernah nampak tak soalan ni? Have you seen this question before? Faktor yang diubah. Okay. Apa makna faktor yang diubah? Maksud dia, bila kita repeat eksperimen, when we repeat the experiment, apa yang kita ubah? What do we change? Okay. Ini eksperimen pertama. Ini saya repeat. Yang ni saya ulang. Yang ni saya ulang. This is when I repeat eksperimen yang kedua. Apa yang saya ubah Apa yang saya ubah dekat sini? Yang saya ubah adalah kehadiran udara. Itulah yang dia nak tanya dekat awak sebenarnya. Okay. So nama lain dia, kadang-kadang dia tanya faktor yang diubah. Kadang-kadang dia sebut pembeli ubah manipulasi. It's the same thing. So, soalan dia boleh berbunyi, nyatakan pembeli ubah dimanipulasi ataupun nyatakan faktor yang diubah, benda yang sama. So, cara awak nak faham. Ini satu benda. Sebab hari itu saya tanya dengan student Form 5 kan. Sebab dekat sini ada 4 kolom. Saya tahu kadang-kadang some of you dia faham, okay, kolom belah kiri manipulasi. Kolom belah kanan bergerak balas. Sini ada berapa kolom belah kiri? 1, 2, 3. Jadi kalau awak faham macam tu, awak akan ada tendensi letak balang. Contohnya, awak ada tendensi letak objek. Dia fikir, oh manipulasi ialah benda yang berbeza. So dia jawab jenis objek. Jenis objek berbeza tak bila saya ulang eksperimen tersebut? Tak berbeza. Objek sama je. Yang beza saya ubah kehadiran udara. Okey, jadi benda ni awak kena faham dari hati tau sebenarnya. Manipulasi maksud dia, bila saya repeat, apa yang saya ubah? When I repeat the experiment, what do I change? Okey, jadi jawapannya dekat sini adalah kehadiran udara ataupun the presence of air. Cool everyone? Boleh Jadi lepas ni kalau dalam exam awak stuck, awak macam apa manipulasi? Awak fikir, okey, manipulasi apa saya ubah bila saya ulang eksperimen? Think macam tu. Okey? Alright, settle soalan pertama. Dan ada apa-apa nak tanya tak? First question. Tak ada. Okey, cool. Kalau tak ada, kita gerak kepada soalan yang kedua. So, tadi dia kata faktor yang diubah. Sekarang dia tanya, apakah faktor yang kita perhatikan? Ataupun pemberi ubah bergerak balas. Okey, responding variable. Jadi benda ni benda apa yang kita nak usah, nak tengok, nak kira, nak ukur, yang kita nak measure. Dekat sini clearly apa yang kita nak tengok dan ukur adalah
masa diambil untuk objek jatuh. There you go. Okay, so PB selalunya duduk dekat belah kiri sekali keputusan yang kita nak catat. Alright, so betul jawapan dia adalah masa diambil untuk objek jatuh. Okay, semua orang dapat jawapan yang sama dengan saya? Yes, setuju ke semua orang? Ada apa-apa nak tanya ke tidak? Tak ada. Okey, saya lupa nak bagi satu pesanan. Ini common mistake student buat. Kadang-kadang dia jawab begini sahaja. Dia sebut udara, air. Betul tak jawapan dia kalau dia sebut satu je perkataan? Tak boleh. Salah. Bukan. Okey, awak tak boleh letak satu je perkataan. What is it about the air? Udara apa? Sumber udara kah? Bilangan udara kah? Rintangan udara kah? Apa yang udara? Wajib ada dia punya penerangan dia. So in this case we are talking about wujud ke tak wujud, ada ke tak ada udara tu, which kita kata kehadiran udara. Clear everyone? Mestinya. Yang ni kadang-kadang cikgu sebut parameter. Dekat sekolah cikgu sebut parameter. Tapi masa saya form 5 dulu, sampailah saya degree, saya tak faham pun apa itu parameter. Sebab tu saya gunakan perkataan penerangan. What is the penerangan kepada benda tu? Kehadiran ke, warna dia ke, jisim dia ke, apa? Okay? Alright. Sir, kalau buat esay, boleh tulis straightforward ke ataupun kena buat ayat penuh? Dia bergantung. Kejap lagi ada contoh soalan esay. Saya akan tunjukkan dekat awak. Okay? Alright. So, jom kita gerak kepada soalan ketiga. So, kita dah ada faktor yang diubah. Kita ada faktor yang diperhatikan. Yang ni faktor yang ditetapkan. Faktor yang ditetapkan ataupun pemberi ubah malar. Okey. Yang ni cara nak faham, awak fikir begini. Bila saya ulang eksperimen, apa yang sama? When I repeat the experiment, what do I fix? Apa yang saya tetapkan? So, bila saya ulang, apa yang masih lagi sama dekat sini? Yes, objek. Tapi kalau saya tulis objek titik, dapat markah tak guys? Tak dapat. Kena sebut jenis objek, baru dapat. Okey. Apa lagi? In this case, tiup mempengaruhi sebab kita berkait dengan ada vacuum, ketinggian dan sebagainya. So only in this experiment saya terima kalau awak tulis saiz balang. Kalau eksperimen lain, macam awak kata saiz beaker, saiz piring Petri, jenis termometer, tak terima. Only this particular experiment, benda tu kita terima. Okay? Alright. So kalau tulis jar, pun salah lah. Jar tu satu perkataan. What are you talking about jar tu? The colour of the jar ke? The brand of the jar ke? The temperature of the jar ke? What is it about the jar? Okay. Alright. So kalau kata bahan yang digunakan, boleh Amirah. Dia sama maksud dengan jenis objek. Betul. Okay. Jenis bahan digunakan. Okay. Alright guys. Jadi dekat sini, constant variable saya pilih jawapan jenis objek lah. Sebab yang ni yang paling jelas kan. Kita repeat, kita masih lagi guna bulu pelepah dengan duit shilling. Okay. Alright. So perlu tulis bahan dan radas. Tak perlu. You are not required to write apa itu radas, apa itu bahan. Tak perlu. Okay. Jenis radas tak boleh. Saya kalau boleh, jawapan dimalarkan. Kalau boleh jangan guna radas. Ini pun hari tu saya ada explain dekat group form 5 juga. Siapa dekat sini yang tak sure apa itu radas, apa itu bahan? Radas in English apparatus. Bahan bahasa Melayu, bahan ialah materials. How many of you not sure the difference? Ada tak yang tak sure dia punya perbezaan? Nampaknya semua orang sure. Kalau macam tu saya skip lah. Okay, ada yang not sure. Okay, alright. Just a bit, saya explain a bit. Kalau radas, okay? Radas. In English kita kata apparatus. Radas ni benda yang kita boleh guna semula. Lepas dah habis eksperimen, basuh, simpan. Contoh, bika. Lepas awak gunakan bika, adakah awak buang dalam tong sampah bika tu? Berani nak buang dalam tong sampah Lepas kita gunakan bika, kita basuh, kita simpan. Bika ialah radas. Termometer. Termometer lepas kita guna, kita simpan.
tabung uji. Lepas kita guna tabung uji, kita simpan. Semua tu masuk kategori radas. Okey. Bahan pula, bahan in English kita sebut materials. Bahan ni yang kita tak simpan dalam amal, yang kita gunakan sekali sahaja. Contohnya, asid hidroklorik, kertas litmus, apa lagi? Bakteria, benda-benda gitulah. So, bahan ni benda yang kita tak guna semula. Jadi kan, untuk menjawab soalan dimalarkan, elakkan, avoid guna jawapan radas. Contoh, awak kata saiz tikar, jenis termometer, jenis piring petri, apa lagi? Saiz tabung uji. It doesn't matter. Radas not actually matter. Boleh faham kan? Awak fokus kepada dia punya bahan dia. Okay? Alright, dah cukup. Settle soalan pemboleh ubah, soalan yang memang akan wajib kita akan keluar sebenarnya. Objek tu dikira bahan kan, sir? Betul. In this experiment, objek ni dikira bahan. Sebab apa? Bulu pelepah, dia akan rosak tak lepas awak main-main dengan dia? 1 jam eksperimen kan? Dia duk pegang bulu tu. Lepas tu student ni kan, kita duk lepas eksperimen, kita duk explain dekat depan, dia duk cari bulu tu satu-satu, dia duk gentil. Akan rosak, betul tak? Jadi saya tak boleh simpan bulu tu. Saya kata simpan, nanti nak guna tahun depan pula. Tak boleh, dia akan rosak. So objek ni dikategorikan sebagai bahan. Okay, alright, dah. Boleh kita gerak kepada nombor 4. Can we go to number 4? So boleh tak tulis jangan guna simbol dalam exam. Okay, macam contoh yang ni, awak bila belajar, kadang-kadang cikgu sebut PM kan, pemboleh ubah manipulasi. English dia RV, responding variable. No, tak boleh. Kena tulis penuh, pemboleh ubah dimanipulasikan, responding variable. Okay, so mana saya dapat bulu burung tu? Sebelum eksperimen, cikgu-cikgu dengan pembantu makmal akan masuk ke dalam hutan untuk menangkap burung-burung yang kita nampak lah, semata-mata untuk eksperimen kita. Okay, dia tanya mana dapat bulu burung tu. Okay, boleh kita gerak ke number 4. Sekejap, sebab air saya tertinggal dekat dapur. Sekejap saya ambil. Tak adalah. Bulu burung ni kita bukan guna bulu real, kita guna bulu feather yang sintetik tu. Tahu kan dekat kedai-kedai hiasan, kedai-kedai decoration kan dia orang jual bulu burung, beli tu je. Okay, alright guys, boleh kita gerak ke soalan nombor 4. Can we go? Macam mana nak membezakan pemboleh ubah? Itulah yang saya kata tadi. Begini ya cara dia, saya ajar awak cara untuk faham. Pemboleh ubah manipulasi means bila awak repeat, bila awak ulang eksperimen, apa yang awak ubah? What do you change when you repeat? Itu PM. PB, pemboleh ubah bergerak balas. Ini PB ya, ataupun RV. Salah, yang ni bukan RV, sorry, ini MV. RV, responding variable, bila apa keputusan, the results yang kita nak tengok, responding kan, kesan ataupun keputusan yang kita nak ukur. Itu PB. Okay? Dan PR pula, ini dimalarkan, constant variable. Yang ni bila kita repeat eksperimen, apa yang awak malar? Malar means sama. Apa yang awak samakan. That's how you differentiate. You think about when I repeat, apa saya bezakan. When I repeat, apa yang saya samakan. Okay? Alright, dah. So, boleh kita gerak kepada soalan nombor 4. Can we go to question number 4, guys? Boleh ke? Okay. So, number 4. Maybe some of you selalu jawab soalan pemerhatian. Some of you maybe tak pernah nampak soalan pemerhatian. Okay. Depan ni, saya tunjukkan dekat awak formula. Bukan formula. Dia lebih kepada kriteria yang pemeriksa nak tengok. Ini the best answer. Yang terbaik sekali. So, dalam jawapan awak kena sebut dia punya PM. Cantik. Tak wajib. Tak wajib. Tapi kalau ada, sangat cantik. Awak kena sebut dia punya PB dia. So, PM tadi kita dah ada. Guys, tell me again, apa PM dalam eksperimen kita? What is the PM in our experiment? Kehadiran udara. Balang R, udara tu ada ke tak ada? Balang R ada udara. So awak sebut something, balang tu ada udara. Okay, ini poin-poin dia.
balang tu dia kena ada udara. Okey, PB. Apa PB dalam eksperimen kita? What is the PB in our experiment? Masa yang diambil. Jadi dalam jawapan awak mesti ada keyword masa yang diambil. Okey, trend. Apakah maksud trend? Trend ni maksud dia lagi besar, lagi kecil, lagi tinggi, lagi rendah, lagi lama, lagi cepat, lagi sikit, lagi banyak. Itu maksudnya trend. Awak membandingkan benda tu. Okay? So, dekat sini kan kita tengok, kita ada bulu pelepah dengan duit shilling. So, dekat sini trend dia, masa diambil oleh bulu pelepah, lagi lama ke lagi cepat? Lagi lama. Itulah maksudnya trend. Okay? So, masa diambil oleh bulu pelepah, lebih lama. Masa diambil untuk duit shilling, lebih cepat. Boleh faham? So, benda ni kan, awak ada banyak eksperimen tau. Jawapan awak, trend dia mungkin boleh jadi lebih banyak, lebih sedikit, lebih tinggi, lebih rendah, ikut kesesuaian. Contoh, kadar denyutan nadi. Dia kata, pemerhatian kadar denyutan bila awak aktiviti cergas berbanding awak rehat. So, aktiviti cergas, apa dia punya trend? Kadar nadi dia lagi tinggi. There you go. Okay. So, pemerhatian awak sebut dia punya trend dia. Okay. Lepas tu, yang ni yang student selalu tak ingat. Pemerhatian kena quote dia punya nilai. Macam kita punya nadi kita, berapa denyutan dalam 1 minit. Berapa saat, berapa sentimeter padu, berapa gram, berapa sentimeter. Awak quote dia punya nilai dia. Okay? So, ini saya tunjukkan jawapan yang perfect, yang lengkap lah. Okay, jom kita tengok contoh jawapan. Kita kaji calon ni punya jawapan. Okay? Alright, so tengok dekat sini. Atas ni nampak macam panjang sebab dua bahasa. Atas bahasa Melayu, bawah bahasa Inggeris. Awak fokus dekat your language lah. Okay, mula-mula dia sebut dengan kehadiran udara. Ini kriteria apa guys? Calon ni dah sebut kriteria apa kehadiran udara ni? PM. There you go. Awak macam dah pemeriksa dah. Okay, kedua, dia sebut masa diambil untuk bulu pelepah jatuh. Ini dia dah sebut apa? PB dia. Very good. Okay. Lepas tu dia sebut dekat sini lebih lama. Lebih lama ni apa? Dia sebut trend. Lepas tu dia sebut lagi satu 5 saat. 5 saat ni benda apa? Nilai dia. There you go. Okay. So, eksperimen ni complicated a bit sebab dalam balang tu ada dua objek. So, nak tak nak awak kena sebut dua-dua objek lah. So, manakala duit shilling lebih cepat 2 saat. Begitu. Okey. Puteri tanya, perlu tak bandingkan dengan balang S yang lagi satu tu? Cuba baca soalan. Pemerhatian dalam balang R. So, perlu ke tak perlu? Saya tanya awak balik. Tak perlu. Okey. Tetapi, jika soalan tak spesifikkan, dia kata, nyatakan pemerhatian, titik. Dan yang terbaiknya awak bandingkan. Kalau dia tak sebut mana-mana, sebut je. Bagi lebih tak apa, jangan bagi kurang. Okey. Yang ni nampak panjang sebab dalam balang tu ada dua objek awak. Selalunya eksperimen dia melibatkan satu objek je, satu benda je. Contoh. Kita tengok eksperimen yang paling mudah. Yang ni test tube, ini test tube. Lepas tu saya letakkan air suling. Lepas tu saya letakkan dengan, cuba teka. Ini apa? Eksperimen apa? I'm sure you guys know already. Paku, betul. Ini paku besi, iron nail. Yang ni paku apa lagi satu guys? Paku keluli. Yes. Ini paku keluli ataupun steel nail. Okay. Kalau macam ni contoh. Dia kata pemerhatian dalam balang P. Jadi pemerhatian ni mudah dekat sini. Dalam balang P, paku keluli tidak berkarat, titik. Sebab dia hanya ada satu objek. Okay? Kalau dia tak sebut mana-mana balang, mana-mana tabung uji,
bagi tahu je dua-dua. Simple. Okay? Alright guys. So, boleh ke yang ni kita discuss eksperimen yang kompleks sebab saya nak tunjuk dekat awak ini ada trend, ini ada nilai. Alright? Okay. Soalan ni berapa markah? Pemerhatian 1 markah. Normally 1 markah. Okay? Alright. Macam dah boleh jawab SPM lahsa. Hari ni belajar, esok dah boleh jawab SPM dah. Bagus. At least awak faham. Okay. So, boleh kita gerak kepada soalan yang kelima. Shall we move to question number 5? Okay. New syllabus pula, new format format yang terbaru sekali, which is diorang baru announce a few months ago. Kalau dia dah tanya dekat awak pemerhatian, dia tak tanya dah inference. Kalau dalam soalan tu ada inference, dia tak tanya pemerhatian. That's what I've been told dalam dia punya briefing tentang format yang baru. Okay? Tapi kita tak tahu yang mana satu akan keluar, betul tak? So kita practice je dua-dua kan? Okay. Jadi untuk inference, let's look at the formula first. Okay. Inference, the best way, cara paling baik adalah you repeat balik pemerhatian. Sebab itulah logik diorang buat macam ni tau. Kalau keluar soalan inference, dia dah tak tanya dah pemerhatian, because you have to write the pemerhatian anyways. Okay. So, lepas tu awak sebut balik masa diambil bla 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 kerana sebutkan konsep yang awak belajar. Okay. So, jom kita tengok dekat sini. Kenapa bulu pelepah masa diambil lagi lama berbanding duit shilling? What do you understand? What is the concept here? Yes, sebab rintangan udara. Rintangan udara dia lagi tinggi ke lagi rendah untuk bulu pelepah, guys? Kerana rintangan udara lagi tinggi. Very good. Yang ni pula kerana rintangan udara lagi rendah. There you go. Okay. So itu je lah. Awak boleh olah ayat awak sendiri. Tapi dekat sini saya tunjukkan contoh ya. Masa diambil untuk bulu pelepah jatuh lebih lama kerana rintangan udara lebih tinggi. Okay, higher air resistance. Yes, you boleh buat perbandingan. Manakala duit shilling rintangan udara lebih rendah. Yes, you can. Okay. So yang semakin tu untuk apa? Itu untuk hubungan awak. Nyatakan hubungan. Macam tu. Nyatakan hubungan antara usaha dan keputusan exam. Semakin banyak usaha, semakin banyak keputusan exam. Nyatakan hubungan di antara amal jair, amal macam mana nak sebut amal apa? Amal jariah. Ya Allah, saya lupa. Amal jariah. Betul lah, amal jariah dan pahala. Semakin banyak amal, semakin banyak pahala. Sorry. Tersyasyul. Minta maaf ya. Okay. Dah settle untuk inference, guys. Boleh kita gerak kepada soalan 6. Shall we move to question numero 6, guys? Boleh. Jom. Okay. Amal jariah. Oh, bukan jariah. Yo. Sorry. Ter-extra Arab pula jariah ya. Okay. Now, ini adalah format exam yang baru juga. In fact, baru kali pertama ditanya dalam SPM Februari hari itu. So, kalau awak tengok soalan-soalan buku latihan, soalan-soalan trial, memang susah nak jumpa soalan ni sebenarnya. Okay, so dia kata, huraikan bagaimana anda mengawal PM. PM is pemberi ubah manipulasi. Manipulated variable. So nanti upload answer je. Saya upload right after the class. Okay, in fact saya akan buat depan awak supaya awak nampak yang saya dah upload. Okay, so dekat sini kan, dia tanya dekat awak, macam mana awak handle dalam eksperimen tu, apa yang awak buat dengan pemberi ubah manipulasi awak. Okay guys, saya nak tanya lagi sekali. What is our MV? Apakah kita punya pemberi ubah manipulasi dekat sini? Kita punya manipulasi dia apa? Kehadiran udara. Betul. Jadi dekat sini kan, kita ada satu balang yang ada udara, lagi satu balang yang tak ada udara. So, you just basically nak bagi tahu dekat pemeriksa, dalam eksperimen ni, saya guna dua balang yang berbeza. I use two different jar, satu balang yang ada udara, satu balang yang tak ada udara. That's how you do it.
Itulah maksudnya bagaimana Anda mengawal pembeli ubah dimanipulasi. Salah, bukan PB yang ni. Okey. Keyword dia dekat sini wajib gunakan perkataan berbeza, different. Gunakan balang yang berbeza, use different jars. Okey, lepas tu awak senaraikan. Satu balang ada udara, lagi satu balang tak ada udara. Okey? So dalam eksperimen ni tak ada soalan definisi secara operasi. Of course ada. Jika sempat kita cover. Ke saya dah tanya dah dalam ni? Lah, tak ada lah. Okey, boleh. Nanti saya boleh masuk, kita boleh discuss soalan definisi secara operasi. Jika sempat. Okey. Alright, dah ke semua? Kalau dah habis salin, say done dekat chat. Are you done? Dah. Okay, so cuba try untuk soalan ni pula. Siapa boleh beritahu dekat saya, apakah PM manipulated variable untuk eksperimen ini? What is the PM? PM dia jenis paku, type of nail, sebab kita gunakan paku yang berbeza. Good. Bagaimanakah anda mengawal PM? How do you control the PM? Yes, Nurin. Bagus, awak dah dapat. So PM dia cara mengawal, gunakan dua paku yang berbeza. Use two different nails and senaraikan, iaitu paku keluli dan paku besi. There you go. Okay, so boleh faham dekat sini. Yang penting awak gunakan perkataan berbeza dan awak cuba tuliskan. Okay, repeat boleh. Gunakan dua paku yang berbeza. Use two different nails, which are paku besi dan paku keluli. Iaitu paku besi dan paku keluli. Okay, jar different tak sir? Jar tak different dalam eksperimen ni. Jar kita kan sama je. Jar pula. Jar lah different, maksud saya kandungan dalam jar tu, kandungan dalam balang tu yang berbeza, iaitu udara tu. Okay, alright, dah cukup. So itu soalan mengawal PM. Jom kita gerak soalan mengawal PB, pemberi ubah bergerak balas. Okay, tell me again, apakah PB dalam eksperimen jatuh bebas kita? What's the responding variable? Masa diambil. Okey, so untuk masa tu, kalau awak duduk dan awak tengok je, boleh tahu ke berapa saat? Do you know how many second? Tak tahu. So kalau tak tahu, awak kena ukur. You have to measure. Nak ukur pula, kena gunakan apa yang paling sesuai? Nak ukur masa guna jam randik ke, guna termometer ke, guna pembaris ke? Jam randik. There you go. Jadi dekat sini, awak gunakan perkataan ukur. Alright? Ukur. Lepas tu sebut awak punya PB, masa yang diambil ada menggunakan jam randik. Gunakan alat apa yang awak gunalah. Okay? Alright. So, perkataan depan ni, dia bergantung kepada eksperimen. Dia boleh jadi kirakan, dia macam paku besi, paku keluli. Itu awak perlu ukur apa-apa tak? Paku besi dengan paku keluli pengaratan. Itu tak ada ukur kan? Yang tu kita cuma usah je, betul tak? Kita hanya perhatikan. Kalau eksperimen paku besi, paku keluli, cukup sekadar awak tulis perhatikan perubahan warna paku ataupun perhatikan pengaratan paku. Cool semua? Boleh Okey, kalau dah habis, saya nak gerak kepada soalan yang ke-8. Kulex. Boleh. Okey, jom. Kita tengok. Now, huraikan bagaimana anda mengawal PR. PR ialah pembeli ubah, pembeli ubah dimalarkan. Constant variable. Kalau PM tadi keyword dia berbeza. Cuba teka, apa keyword untuk pembeli ubah dimalarkan? Sama, betul. Gunakan perkataan sama. Okey. Jadi dekat sini kita tengok balik. Kita punya PR apa? PR kita ialah jenis objek kan. So gunakan objek yang sama, iaitu bulu pelepah dan juga apa kita panggil?
duit shilling. Okay. So bila kita ulang eksperimen, kita guna objek yang sama juga, iaitu bulu pelepah dan juga duit shilling. There you go. Itulah cara awak menjawab soalan mengawal pemboleh ubah. Siap. Okay, ada apa-apa nak tanya ke tidak? So, use the same object which is coins and feather. Betul, Diane. Correct. Don't day, everyone. Okay. Alright, doakan saya A+. Alhamdulillah pula. InsyaAllah. Amin. Saya doakan semua orang dapat A+ dekat sini. So, we can write for CV height of the object. Boleh? CV awak nak kata height of the object release. Tinggi objek dilepaskan. Boleh. Maksud dia starting points dia. Boleh. Boleh diterima. PB itu apa? PB nama pendek kepada pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Sebab dia panjangkan perkataan dia. Pemboleh ubah bergerak balas. So dalam kelas memang saya akan sebut PB sahaja. Okay. Alright guys. So jom kita tengok soalan 9. Very easy. Ini contoh soalan bahagian A juga. Dia suruh awak ramalkan. So ramalkan masa diambil kalau dalam balang S. Can you predict dalam balang S? Cuba tengok. What do you think dalam balang S? Cuba kita tengok. Ya, dia punya ni sama. Tapi bila dia kata ramalkan, dia suruh awak letak berapa syiat dekat sini. Ada yang kata 5, ada yang kata 2. Okey, cuba tengok. Duit shilling dengan bulu pelepah, dia sama level dengan siapa? Dia sama level dengan duit shilling, betul tak? Which duit shilling dekat sini adalah 2 saat. So, prediction kita dia mestilah 2 saat juga. Sebab dia bagi hint. Jadikan soalan ramalan, awak tak boleh randomly teka. Tak boleh randomly bagi nombor. Awak kena tengok apa pembayang yang dia bagi. Contoh. Okey, dia bagi suatu ukuran beginilah. Dia kata 2, 4, 6, 10, 12. Ramalkan. Ramalkan. Agak-agak 2, 4, 6, tempat kosong, 10 dan juga 12. Ramalkan. Apa guys jawapan dia? 8. Jawapan dia adalah 8. Okey, ataupun A, B, C, D, F, G. Ramalkan. Jawapan dia adalah okey, jawapan dia adalah M. Tak adalah, jawapan dia adalah E lah. Okey. So nampak tak dekat sini? Dia suruh ramal, kena tengok apa hint dia bagi dekat sekeliling dia. Jadi dekat sini hint dia, level dia sama dengan duit shilling, maka most probably 2 saat. Okey Alright. So, saya bagi masa dekat awak, cuba jawab soalan 9. Soalan 9 dah 2 saat, sorry. Soalan 10, inference. Inference. Okey, cuba. Saya upload tak dalam answer? Yes, Hafiz, saya akan uploadkan selepas kelas. Betul. So, gunakan teknik yang saya ajar tadi. Pemerhatian dan juga konsep. Saya rasa jawapannya apa? Kamu nanya. So, if buat essay boleh tulis straightforward ke ataupun kena buat ayat penuh? Okey, apa beza straightforward dengan ayat penuh tu maksud awak? Maksud awak point form yang ayat dia yang penting, ayat dia kena ada subjek dan predikat. No, I'm not kidding. Betul. Ayat dia kena ada subjek dan predikat supaya dia satu ayat yang sempurna. Dia tak semestinya kena ada oleh itu, lantaran itu, benda itu tak diperlukan. You boleh buat dalam point form, bullet point, awak susun dalam bullet point, tapi ayat dia lengkap maksud dia. Boleh faham maksud saya? Okay. So tak boleh tulis jawapan teruslah. You are not required to repeat the answer, to repeat the question. Sorry. Kalau macam ni contoh. Okey, kejap lagi kita buat contoh soalan ni. Kita buat soalan ni. Ini soalan esei. Ini contoh soalan esei. Kita tengok macam mana cara jawab dia. Okey. Alright. So, dekat sini dah cuba try dah jawapan dia. So, jom kita tengok Kita tengok
calon ni punya jawapan. But before that, saya nak tanya dekat awak, ramalan kita jatuh pada masa yang sama. Betul tak? Kenapa diorang jatuh pada masa yang sama? Apa konsep yang awak belajar? What did you learn? The concept here. Yes, tak ada rintangan udara. Therefore, objek tu diorang sedang jatuh. What's the concept? Jatuh bebas, free fall. Sebutkan konsep yang awak belajar. Okay? Jadi, jom kita tengok dia punya masa diambil untuk bulu pelepah dan duit shilling jatuh. Itu dia punya pemerhatian sama kerana objek jatuh bebas. Itulah konsep yang perlu awak sebut. Okay? Because the object free fall. Itu sahaja. Okay, jika sudah siap, say done for this question. Saya nak gerak ke soalan esei tadi tu. Kerana tiada rintangan udara, boleh diterima. Okay? Tetapi lagi best kalau awak sebut konsep dia. Lagi best kalau awak sebut konsep. You boleh tambah lagi banyak, kurang jangan. Contohnya, kerana objek jatuh bebas, tiada rintangan udara, you boleh tambah. Okay? Kerana dalam keadaan vacuum. Keadaan vacuum tu dah ada dalam soalan awak. Dia dah sebut dah dekat sini, balang tu dalam keadaan vacuum. Kalau awak repeat balik apa yang ada dalam soalan, you tak dapat markah. It's already there. Dia nak awak fikirkan apa konsep di sebalik vacuum tersebut. Okay? Alright. Apa beza infra dengan pemerhatian? Pemerhatian tu sebab awak. Okay, tengok ni. Masa diambil untuk bulu pelepah dan duit shilling jatuh. Ini pemerhatian. Awak sebut kerana, ini sebab dia. Objek jatuh bebas ni, this is the reason. Okay. Alright guys, kita tinggal lagi 3 minit. Sorry, boleh tak kalau kita tengok soalan 12 supaya nak tunjuk contoh tadi kawan awak tanya macam mana contoh ayat pendek dalam esei. Boleh Okay. Soalan ni tak adalah kebat sangat, tapi sebab dia aplikasi dalam situasi harian, so dia dikira sebagai kebat. So ketika banjir bersiap, kit bantuan makanan dan ubatan diberikan kepada penduduk melalui drone. Tahu kan drone tu apa? Drone yang terbang, boleh bawa benda, boleh ada kamera semua tu kan. Okey, wajarkan penggunaan payung terjun ketika drone tu melepaskan objek. So drone tu tengah terbang, dia bawa kit bantuan semua tu. So bila drone tu lepaskan makanan tu, okey tak? Should we put parachute? Perlu tak kita letak payung terjun dekat kit tersebut? Okey, jadi apa jawapan awak? Wajar ke tak wajar? First, awak kena bagi tahu dulu pendirian awak. Wajar atau tak wajar? Dua-dua dapat markah sebenarnya dalam tajuk ni, dalam soalan wajar tak wajar, both you will get marks. It's just that bagaimana awak nak support awak punya jawapan. Okey, so mula-mula saya akan tulis wajar digunakan. Okey, nampak tak? Dalam BM, kalau awak buat ayat begini, diterima tak wajar digunakan? Dia macam tak diterima kan? Tapi dalam sains, it's okay. Maksud dia dah sampai kepada pemeriksa. Cumanya awak tak perlulah buat bullet point. Awak buat macam biasalah, wajar digunakan. Okey, kenapa awak kata wajar digunakan? Bila kita guna payung terjun tu, dia akan menyebabkan benda apa meningkat sebenarnya. Macam kertas saya tadi, kalau kertas ini, apa yang wujud dekat sini? Dia akan meningkatkan apa? Graviti sama awak. Kita masih dekat bumi, kita tak pergi pindah planet Pluto ke Marikh ke mana. Rintangan udara, okay? Payung terjun menyebabkan rintangan udara meningkat. Air resistance increases. Okay? So payung terjun meningkat. Ya Allah, macam bunyi Thailand dah. Sorry, meningkatkan. Sorry ya. Meningkatkan. Payung terjun meningkatkan rintangan udara objek yang sedang jatuh. So, bila rintangan udara meningkat, tell me, objek tu jatuh lagi perlahan ke atau dia jatuh lagi laju? Dia akan lebih perlahan. The object fall slower. Objek akan jatuh lebih perlahan. Jadi, kalau objek yang jatuh laju, debu, apa berlaku dekat makanan? Apa berlaku dekat kit bantuan ubat-ubat tu?
dia akan rosak. Jadi bila dia jatuh dengan perlahan, kita akan mengelakkan rosak. Okey, jadi benda ni boleh mengelak kerosakan pada kit bantuan. Okey. So, nampak dekat sini ayat kita lengkap walaupun dia tak ada kata hubung, maka, oleh, itu, justeru. But let me tell you one thing. Saya sepanjang saya jaga exam dah 2 ke 3 kali like real exam, saya pernah jadi ketua pengawas SPM lagi. Selalunya paper science paper 2 ni student yang memang terror lah, yang memang dia study, dia prepare. Paper 2 dia buat dalam masa sejam. Seriously, saya tak tipu. Sebab soalan dia, jawapan dia pendek-pendek tau sebenarnya. Okay? Jadi, I would say you jangan risau untuk cuba nak pendek-pendekkan jawapan, takut tak sempat masa. I tell you, you definitely will have enough time. Kalau kata awak nak buat ayat yang structure, complete structure answer lah. Okay? Awak nak tambah oleh itu, demikian, benda-benda gitulah. Okay? So don't worry about tulis laju-laju dan sebagainya. Awak akan ada masa yang sempat. Boleh buat point tak payah buat dekat depan, tapi awak boleh tekan enter. Faham tak? Maksud dia awak tulis lepas tu awak tekan enter. Awak sambung dekat bawah. Boleh, tak ada masalah. Meaning awak tak perlu buat dalam bentuk paragraf macam karangan bahasa Melayu kan. Awak boleh sambung ayat kedua dekat bawah. It's just you don't need to put the bullet dekat depan. Okay? Awak tulislah, tekan enter. Sambung dekat bawah, tekan enter, sambung dekat bawah. Okay? Alright guys, sorry kita dah terlajak 10.17. Some of you macam dah waktu tidur saya sekarang ni. Okay, so jawapan-jawapan ni saya bagi je lah. Awak boleh study sendiri. Is that okay? Just tengoklah macam mana cara jawab dia dan sebagainya. Yang ni soalan dia suruh bina model. Alah, model payung terjun, mudah je. Lukiskan, lepas tu labelkan. Very easy. Okay, so yang ni saya akan uploadkan juga dekat dalam jawapan. Okay, saya nak cakap pasal casing pisang tu. Alah, nantilah next class. Next class saya cuba cari casing pisang tu ada lagi ke tak. Itulah saya punya cerita lama lah sebenarnya. Okay, alright guys, jadi that's all for tonight. Thank you so much for joining. Hopefully kita punya kelas revision ilmu free kita malam ni membantu awak untuk memahami dengan lagi mendalam konsep jatuh bebas, dan juga bagi awak nampak cara nak jawab soalan-soalan yang berkaitan. Okay? So, sempat tua tak? Alah, apa macam tak sempat? But rumah saya memang kecil. Ini je sebenarnya rumah saya. So, nak jaga, nak apa semua. Of course lah ada bilik apa-apa semua tu. Tapi bilik tak kemas. Okay? Alright, jadi itu saja guys. Bye-bye. Assalamualaikum and good night. I will see you in the second session. Alright, okay? Kita jumpa dalam sesi yang kedua. Bye-bye. Assalamualaikum and good night. Thank you. Bye-bye. Dia kata rumah saya green screen, tak baik tau. Itu rumah betul jawapan saya akan upload dekat dalam apps, betul. Okay. Bye.